Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa innaka anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman jayyida. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada sekian kalinya kita dapat menyambung perbincangan kita dalam membahaskan hadis Matan Arba'in daripada Imam Nawawi yang disyarah oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Dan alhamdulillah kita telah masuk dalam perbincangan hadis yang kedua dan insya-Allah hampir selesai. Cuma pada kali yang terakhir baru ni kita telah sampai kepada perbincangan mengenai nama-nama syurga dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan di syurga kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertuah, yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang dan ganjaran untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini kita akan pergi kepada nama-nama neraka dan azabnya. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang telah memenuhi prasyarat kriteria untuk memasuki syurga itu, jadi Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan bahawa mereka yang engkar, mereka yang lalai, mereka yang tidak mahu membuktikan keimanan mereka, mungkin tidak mahu, gagal, tewas dalam perjuangan untuk mempertahankan serta membuktikan iman mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka sebagai tempat balasan dan tempat untuk menyucikan dosa-dosa, noda-noda yang telah mereka perbuat semasa mereka berada di dunia. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak digolongkan dalam kalangan mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah ini. Wa a'udzubillah. Nama-nama neraka dan azabnya. Neraka bukanlah syurga. Sudah tentulah. Neraka itu bukan syurga. Kalau syurga itu adalah tempat terhimpunnya nikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan yang disediakan oleh Allah, maka neraka adalah sebaliknya. Sebab neraka tempat sengsara bagi orang-orang yang dusta dalam dunia. Dr. Mustafa mengatakan ia adalah tempat sengsara bagi orang yang dusta. Apa maksud orang yang dusta? Kerana kita dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mengutarakan kepada kita ketika kita mana berada di alam roh, alastu bi rabbikum, kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan kita pun berkata, qalu bala syahidna, bahkan ya Allah kami menjadi saksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Maka di sini Dr. Mustafa Abdul Rahman mengatakan bahawa neraka adalah tempat sengsara bagi orang yang dusta. Dusta terhadap persaksian mereka bahawa telah mereka mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Ketika kita berada di dunia, kita telah mendustai pengakuan, penyaksian itu dengan kita melakukan dosa, dengan melakukan kemaksiatan, dengan melanggar syariat dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka sebagai tempat siksaan, tempat kesengsaraan untuk orang-orang yang sebegini. Orang yang telah berdusta terhadap syahadah mereka, terhadap penyaksian mereka, terhadap persaksian yang telah mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah api.
Dari segi literalnya makna neraka, an-nar itu sendiri adalah api. Api bukan sebarang api, kerana api di dunia yang derajat kepanasannya berkurang dan dinyalakan pula oleh manusia, tidak ada siapa yang tahan disentuhnya. Api bukan sebarang api, kerana api di dunia pun kita dah tak tahan untuk menyentuh api berkenaan. Yang dinyalakan oleh manusia, yang bahan bakarnya adalah bahan-bahan bakar yang asas lah, kan, kalau kita boleh kata kayu api, minyak dan sebagainya. Ini kan pula api di akhirat yang sengaja disediakan untuk pembakaran, yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disedia oleh malaikat siapa? Malaikat, nanti cari sendiri, malaikat apa yang menjaga neraka. Jadi maksudnya, kalau Ridwan itu menjaga syurga, maka malaikat, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinyalakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau api yang kita nyalakan pun kita dah tak tahan, apatah lagi api yang dinyalakan oleh Allah. Allati dalam ayatnya Allah kata allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan juga batu-batu. Kan, kalau kita di dunia ni, kalau batu dah jadi bahan bakarnya, maksudnya kalau batu tu dah lebur kan, macam gunung lava, gunung berapi lah. Itu macam mana tahap kepanasannya. Tapi itu masih lagi di dunia. Dalam satu hadis dinyatakan telah dicelup api dunia ni sebanyak 70 kali celupan, yang mana setiap kali celupan tu 1000 tahun, yang menyebabkan api itu tidaklah sepanas semana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Nabi diriwayatkan menceritakan bagaimana paling ringan siksaan neraka api di neraka adalah terompah daripada besi yang begitu panas. Apabila dipijak, maka akan menggelegaklah otak mereka yang memijaknya. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan, pijak dan menggelegak. Jangan tuan-tuan tanya macam mana ya ustaz ni, kan manusia ni dia tidak mengalirkan haba. Itu jangan tanya. Itu jangan tanya. Kalau ikut ilmu sains, memang badan manusia tidak mengalirkan haba, tapi jadi macam mana boleh menggelegak otak pula bila kaki pijak terompah? Itu jangan tanya. Hanya nak menggambarkan hebatnya, beratnya siksaan ataupun balasan buruk yang menanti kita seandainya kita tergolong dalam golongan orang yang berdusta itu tadi. Al-Quran menyebut neraka itu dengan perkataan an-nar, yang bererti api itu tadi, dan nama-nama yang lain yang diterangkan. Jadi neraka ni ada banyak tingkatan, kata ulama. Ada banyak tingkatan, ada banyak gelaran, yang semuanya menunjuk ataupun merujuk kepada siksaan, merujuk kepada kesengsaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang ingkar. Antaranya Jahannam, tempat kehancuran, Jahannam. Sa'ir, tempat penyiksaan. Saqar, tempat derita. Lazza, lazza ni yang apa kata, yang seksa dah juga. Al-Khutama dan sebagainya. Semuanya ada 7. Namun tetap nama yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Jahannam. Tempat kehancuran, tempat kecelakaan yang disediakan oleh Allah. Semua neraka itu
untuk orang-orang yang ingkar dan menentang kebenaran. Ingkar ada dua. Ingkar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingkar tentang pensabitan ataupun pensyariatan hukum-hukum Allah, ataupun ingkar kepada pelaksanaan. Kan kita malas nak buat, tak nak buat, ingkarlah juga. Itu termasuk termasuk disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sedemikian. Dan yang menentang kebenaran, tak mau menerima hak, tak mau menerima ataupun mengakui kebenaran ataupun yang hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ada ketetapan, tapi kita cari penyelesaian yang lain selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentang kebenaran. Mereka sekalian disengsarakan di dalamnya dengan penderitaan bermacam-macam seksa. Bukan hanya dibakar, tetapi ada banyak lagi seksaan-seksaan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal, yang selalu kita baca tu dalam peristiwa Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan berapa nanti? Nabi melalui peristiwa Isra'. Bulan Rajab nanti. Kita dengar balik. Kalau ada yang mengupas lah, kan, Nabi diperlihatkan, Nabi diperlihatkan ketika mana Nabi Isra'kan daripada Mekah ke Baitul Muqaddas. Tapi yalah, kita kata tiap-tiap tahun dengar, Ustaz. Yalah, tiap-tiap tahun memanglah dengar, sebab Allah kata wazakir, hendaklah kamu memberikan peringatan, dan hendaklah kamu memberikan peringatan. Fa inna dzikra, kerana sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Yang tak beriman mana dia akan bosan, kan? Tapi orang yang beriman, maka dia akan tidak merasa bosan, kerana perkara berkenaan peringatan-peringatan itu akan menambah keimanannya, akan menambah ketakwaannya, akan menambah keazamannya, untuk menjadi hamba Allah yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Menurut Al-Quran, siksaan itu bukan sahaja api, bahkan pakaian mereka itu sendiri adalah dari pakaian siksaan. Sebenarnya dalam suratul Hajj ayat yang ke-13, apa katanya? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Sadaqallahul azim. Maka orang-orang yang kafir akan digunting, qutti'at, akan diperbuat digunting. Nak buat baju mana kena gunting, kan, kena potong-potong. Qutti'at lahum, akan disediakan bagi mereka, akan diperbuat kepada mereka thiyabun min nar, pakaian-pakaian daripada api neraka. Pakaian-pakaian daripada api. Baju tu sendiri pun dah begitu panas, seolah-olah api. Begitu. Yusabbu min fawqi ru'usihim, yang akan dipakaikan daripada atas kepala mereka. Yusabbu, tapi yusabbu ni kalau ikutkan artinya dituang pakaian, tapi Allah menggunakan istilah dituang. Bagaimana panasnya pakaian itu sehingga kan tak boleh pakai macam biasa, kena dituang. Adakah lava cair? Wallahu a'lam. Tapi nak menunjukkan betapa panasnya, maka tak boleh pakai macam biasa, dibutang, dizip, disarung, tak boleh. Cara pakaiannya dituang. Min fawqi isihimul hamim, daripada
atas kepala mereka dituang benda cair yang terlalu panas. Al-hamim. Al-hamim itu istilahnya, istilah bagi baju al-hamim, yang panas, yang cair. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang mana dengan akibat itu akan leburlah apa yang ada di perut mereka dan kulit-kulit mereka. Akibat daripada pemakaian yang begitu panas itu, yang dituang itu, yang mungkin cair, wallahu a'lam, tapi nak menggambarkan betapa panasnya pakaian berkenaan, menyebabkan isi perut pun turut cair, turut hancur. Wal julud, dan juga kulit-kulit juga akan turut terbakar dan cair. Orang yang, kalau kita tengok orang yang terbakar kan kulitnya jadi macam mana? Macam baju dari PVC lah, mencair begitu. Boleh menitis. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka cemeti-cemeti daripada besi. Cemeti-cemeti yang dicambuk, bukan cemeti dipegang jadi perhiasan. Maksudnya bagi mereka ini, maksudnya sambil dah pakai itu akan dicemeti oleh penjaga neraka, oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa ini dengan cemeti-cemeti daripada api neraka, dicambuk. Macam cerita apa? Pak Malau apa nama ceritanya tu? Kan kena cambuk dan sebagainya. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripadanya kerana tak tahan, kullama aradu ay yakhruju minha. Minha ni sama ada min daripada baju itu, nak keluar daripada baju tu, nak tanggalkan baju, ataupun nak keluar daripada neraka, kan? Nak memanjat tembok, kalau ada tembok lah kan neraka tu kan. Tapi kita bayangkan orang yang sedang berada di tempat penyiksaan, sudah tentu masing-masing akan berusaha untuk keluar. Nak panjat tembok ke, kan? Ini yang baru ditangkap SPRM pun boleh panjat tembok, apatah lagi yang sedang menghadapi siksaan. Mencari-cari, kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali mereka berusaha untuk keluar daripadanya, min ghammin, kerana siksaan ataupun azab yang dihadapi oleh mereka, uidu fiha, mereka akan dicampakkan balik, dikembalikan kepada siksaan yang sedang mereka hadapi. Wa dzuqu azabal hariq, dan mereka akan kembali merasakan azab terbakar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah, ya Allah, janganlah kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang berdusta itu, sehingga kan kita bersama dengan mereka-mereka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadu billah. Neraka yang penuh dengan isinya, yang terdiri dari manusia yang ingkar, tidaklah berhenti-henti dari membakarkan mereka. Jadi siksaan itu akan berterusan, tidak akan berhenti kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula merasa cukup atau memadai dengan mereka itu. Dah ramai yang masuk neraka, dengan daripada kalangan orang yang musyrik lagi, orang yang mungkar lagi, orang yang kafir lagi, orang yang tambah lagi dengan orang yang beriman yang berdosa. Walaupun dah banyak isinya, dah banyak siksaan yang dikenakan, tetapi tidak memadai. Neraka tidak merasa memadai. Kerana itu memang tugas yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang berdusta. Malah meminta supaya ditambah lagi. Merasa tak cukup, minta ditambah lagi. Apa kata Allah? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan pada hari itu kami akan bertanya kepada neraka Jahannam, hari pembalasan itu,
Hari di mana manusia itu diseksa atas dosa dan diberikan balasan baik kepada yang taat. Halim talati, adakah engkau dah penuh wahai neraka? Dah ramai sangat yang masuk ni. Lalu Allah mengatakan dia akan bertanya kepada neraka sedangkan Allah pun tahu. Kan? Ini apa kata, cara kaedah nak orang kata apa? Nak menyindir lah. Ataupun nak menyatakan bahawa bagaimana neraka itu sedia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah kata, halim talati, dah penuh ke kau ya neraka? Neraka menjawab, hal mim mazid, ada lagi ke ya Allah? Meh, ada lagi ke? Masukkan aja. Saya sedia menyiksa mereka sebenarnya yang engkau perintahkan. Jadi neraka tak pernah kenyang, neraka tak pernah puas kerana taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula betapa hebatnya nyalaan neraka jahanam itu memakan manusia. Apa lagi kata Allah? Dalam suratul Furqan, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Allah kata macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taqayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar suara murkanya dan suara nyalaannya. Sampai terdengar suara nyalaan tu, api tu menyala tu sampai mengeluarkan suara. Bayangkan rumah yang terbakar ke bangunan terbakar tu macam mana bunyinya. Mungkin begitulah. Kata suara kemurkaan neraka. Daripada jauh lagi sudah dengar suara api, suara murka neraka itu memanggil-manggil, menunjukkan kehebatan siksaan yang disediakan oleh neraka kepada mereka yang ingkar. Dan apabila dicampakkan mereka ke tempat yang sempit daripadanya, wa idza ulqu minha maqanan dayyiqan, dicampak ke dalam tempat yang sempit, muqarranina da'aw hunalika subura, dalam keadaan terbelenggu, muqarranin, dah dicampak dalam tempat yang sempit, dalam keadaan terbelenggu lagi, maka di sana mereka akan bertempik subura da'aw hunalika, pada ketika itu mereka akan bertempik, celakalah aku. Celaka kerana mereka menerima azab, mereka menyumpah diri mereka sendiri kerana perbuatan yang mereka sendiri telah lakukan ketika dunia dan tidak bertaubat. Jadi kena taubatlah setiap hari. Astagfirullah paling kurang. Bukan sahaja ketika selepas solat, tapi jadikan dia sebagai zikir. Tapi jangan zikir kat mulut sajalah. Kan zikir dengan insaf, zikir dengan penyesalan. Itu sama-samalah, tuan-tuan dan saya sendiri, untuk kita sama-sama memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dosa memang terbuka untuk kita setiap hari. Peluang-peluang untuk melakukan dosa tu terbuka. Kuat tak kuat iman kita, sedar tak sedarnya kita bahawa kita ada malaikat mungkar dan nakir, bukan dan nakir pula, Raqib dan Atid, yang mencatat. Mungkar dan nakir tu nanti dalam kubur,
yang mencatat segala perbuatan yang kita lakukan. La tada'ul yawma suburan wahidan wada'u suburan katsira. Jangan kamu pekikkan pada hari ini suatu kecelakaan, tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak. Maksudnya kita akan menjerit, akan menyumpah sepanjang kita berada di dalam neraka kerana siksaan-siksaan yang Allah sediakan. Bukan sahaja semasa dicampak, dah masuk pun ada lagi siksaan, kita akan menjerit. Orang-orang yang dicampakkan itu akan menjerit. Setiap kali mereka menerima siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Katakanlah kepada mereka ini, adakah yang demikian itu baik, ataukah syurga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti itu lebih baik bagi mereka sebagaimana yang dijanjikan. Sekarang ni rasa yang mana bagus? Neraka ke bagus, ataupun syurga yang Allah telah janjikan kepada orang yang bertakwa tu lebih bagus? Nak buat perbandingan. Ini nak orang kata uslubul istihza, nak mengeji, nak mencerca orang-orang yang sedemikian lah. Dulu dah diberi peringatan, kan, dah diingat, dah didatangkan Rasul, dah dijelaskan akibat-akibat melakukan kebaikan dan melakukan kemungkaran. Dan kita telah memilih, kita sendiri yang memilih untuk sama ada melakukan ketaatan atau melakukan kemungkaran. Allah dah cakap kalau melakukan kemungkaran bertaubat. Kita tak bertaubat, kita kata alah muda lagi, alah nanti besok hidup lagi, alah petang ni boleh sembahyang, pergi surau. Boleh tengok kuliah, masa tu lah boleh bertaubat. Sempat ke? Sempat ke? Jadi sebaik sahaja kita terlakukan dosa, maka kita kena bersegera bertaubat. Apabila Nabi bertanya dengan Bilal, wahai Bilal, kenapa aku dengar tapak kakimu berada di hadapanku dalam syurga malam tadi? Allah memperdengarkan, apakah amalan yang kau lakukan? Apa kata Bilal? Bilal kata, tak ada apa. Amalan yang aku lakukan, cuma setiap kali aku berhadas, aku akan berwuduk, dan setiap kali aku berdosa, aku akan solat sunat. Tak tahulah berapa rakaat, mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat. Tapi bila melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan solat. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Dan adalah ia menjadi sebagai tempat pembalasan dan tempat kembali yang kekal abadi, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis untuk rukun yang ke-5, beriman dengan hari akhirat. Bahawa di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita al-mizan, sirat, kan, pengadilan, al-kausar, syurga dan neraka untuk hamba-hambanya, sama ada yang ingkar ataupun yang taat. Termasuk dalam perkara-perkara yang wajib kita imani, yang wajib kita insafi, bahawa segala perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah dulu untuk kali ini. Dah 30 minit. Sebelum kita masuk pada rukun yang ke-6, iaitu beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan mereka yang bertakwa, dalam kalangan mereka yang benar dalam syahadahnya, persaksiannya, dan dijauhkan daripada tergolong di kalangan orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat kelalaian, akibat kemaksiatan, akibat keangkuhan, akibat kebongkakan kita ketika kita berada di dunia. Insaflah kita bahawa kita akan kembali, dan bahawa dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Tempat kita tinggal tu di akhirat. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat kita bercucuk tanam, tempat kita mencari bekalan untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya semua akan berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam redha, dalam kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.